Wallahi demi Allah. Ni perkataan bagi maja'ah kepada Khalid Ibn Walid. Dia kata nah, wallahi demi Allah, maja'aka tiada datanglah akan dikauhi Khalid. Tidak datang akan dikauhi Khalid illa sur'anun nasi, malaikan secepat-secepat ataupun segera-gera daripada manusia. Jadi kudu akan dikauhi Khalid, tak ada dah orang paling cepat, paling lorak, paling segera di dalam medan peperangan, engkaulah Khalid. Gitu makna dia. Sebab kata wallahi demi Allah, ni bersumpah bagi maja'ah kepada Khalid, maja'aka tiada datang akan dikauhi Khalid illa sur'anun nasi, malaikan secepat-cepat daripada manusia di segi peperangan dalam serangan. Engkau ni lah dikata manusia yang cepatnya dalam medan perang. Masalah perang popai pedai Khalid ni. Depa dia serang cak putus tekak cak pacung tekak. Ni orang panggil Khalid ni tak ada dah kata maja'ah. Hak ku duk nampak mari, ku duk tengok mari, manusia paling cepat dalam medan peperangan, dalam serangan, dalam pacung tekak, dia ni lah paling cepatnya. Wa inna jamahirahum lafil husuni, kata maja'ah lagi kepada Khalid, dan sesungguh yang ramai-ramai daripada mereka itu, daripada an-nasi Khalid, seramai-ramai dan sebanyak-banyak dan kebanyakan daripada manusia saat itu, lafil husuni, kainun ataupun kainatun, ada ia kebanyakan manusia saat itu, fil husun, la fil husun, di dalam kota mereka itu. Dia pasal mulai tak ada mudah mana kau tu, ibarat lu baca sendiri tu. Jadi kebanyakan daripada manusia tu lah, katanya maja'ah, kau aku dan kumpulan aku, fuak aku ni, kebanyakannya duduknya di dalam kota-kota, duduk di dalam mahligai kota mereka. Mereka tak duduk mana di luar kota. Kebanyakan kumpulan fuak aku ni duduk di dalam kota. Fahalumma, maka hadir engkau hi Khalid, kata maja'ah lagi, tanda soso. Fahalumma, maka hadirlah engkau hi Khalid. Maka marilah engkau hi Khalid. Mari kau ni. Usalihuka, aku nak membaik akan dikau, aku nak berdamai akan dikau dengan kau aku nak baik. Aku tak si engkau duk balah dengan kau aku, dan kau aku saat ni duk balah akan dikau. Aku tak si, aku nak berdamai akan dikau dengan kau aku Khalid. Berdamai oleh aku akan dikau ala qaumi, di atas fuak aku dan di atas kumpulan bagi aku. Jadi Khalid dia kata maja'ah kepada Khalid, aku tak silah engkau duk balah, engkau duk kelahi, duk perang dengan kau aku, boleh aku nak wi engkau tu berbaiknya, berdamainya dengan kau aku, kata maja'ah. Sebab Khalid biasa tolong dia daripada kumpulan Sariyah, maka Khalid suruh bunuh belaka daripada kumpulan maja'ah. Malaikatnya maja'ah seorang. Maka maja'ah pun ingat pada budi Khalid, aku boleh tak silah engkau duk perang, engkau duk serang, engkau duk bunuh kau boleh aku nak engkau tu berdamai dan baik akan dikau, dan kau aku pun baik akan dikau, dan engkau pun baikkan akan mereka. Lepas pada tu, wa qad kana Khalidun, dan sesungguh adalah Khalid itu. Lepas daripada permintaan daripada maja'ah nak berdamainya dengan Khalid, dengan kaum dia, maka kata dan adalah bagi Khalid, wa qad kana Khalidun, dan telah adalah Khalid itu, iltaqata, mengutik dan memunguklah ia. Khalid pun duk jalan dak pai kota bagi kumpulan bagi maja'ah, bagi fuak bagi maja'ah, duk le kota. Maka maja'ah kata fuak ia ni kebanyakan duk berkota, duk le kota, tak tubik mana luar. Maka Khalid duk jalan dak pai kota, iltaqata, mengutik mengambil ia Khalid,
Laqi orang panggil benda luqatah. Apa luqatah? Mana kata benda hak yang jatuh. Lepas tu dia mau pungut ambil asalnya gitu. Iltaqata mengutik memungut min dunil husun daripada pihak selain daripada kota. Luar kota lah. Khalid pun duk kutik mengambil igak. Seluar ke apa luar belah ke belakang. Luar daripada kota saat ni Khalid pun duk kutik duk mengambil. Duk pungutkan hak benda-benda luar kota min nisa'in daripada para puai. Para puai duk luar kota, Khalid pun igak. Kutik mik nak suruh kumpulan tentera Khalid tu igak para puai yang ada di luar kota daripada kumpulan bagi Maja'ah yakni Banu Hanifah yang dibantukan akan Musailamatul Kadzab. Wasibyanin dan kutik igak juga daripada budak-budak. Kutik for budak-budak yang ada di luar kota. Wa malin dan harta yang ada di luar kota, maka Khalid duk kutik amik pungut amik. Maka rapah daripada harta igakkan para puai tawan ni budak-budak yang ada di luar kota. Faqala Maja'atun, maka berkatalah oleh Maja'ah lagi kepada Khalid. Apabila Khalid duduk di luar, maka Maja'ah tu aku nak baik akan dikau hai Khalid. Nawi engkau tu berdamai baik dengan kau aku dan kau aku baikkan akan dikau. Aku nak lagu tu. Maka Khalid duduk di luar, maka kutik pungut igak rapah, harta rapah, para puai igak tawe. Khalid. Faqala Maja'atu, maka berkatalah oleh Maja'ah kepada Khalid lagi. Kata ana, usalihuka, aku nak berdamai akan dikau hai Khalid. Aku nak membaik akan dikau, tak sebalah dengan engkau hai Khalid. Ala madunan nufus, di atas barang yang selain daripada diri-diri. Barang selain pada diri-diri aku nak berbaiklah. Lain pada harta, lain pada benda-benda, maka aku harapnya pada engkau berbaiklah, berdamai. Tak sedut igatlah, tak sedut tawailah daripada budak-budak, daripada para puai yang ada di luar kota. Aku nak baik Khalid, katanya Maja'ah. Wan talaqah, lepas pada Maja'ah berkata lagu tu nak berdamai oleh aku, nak musalahah olehku, nak sulhu aku dengan engkau. Engkau tak sedut igatlah. Kalau engkau nak ambil lah benda-benda lain pada orang, lain pada para puai, kalau kau nak igat, nak rapah, engkau ambil benda selain daripada diri seorang. Engkau nak aku nak berdamaikan dikau, aku nak baikkan dikau. Lepas tu wang talaqah, dan pergilah ia Maja'ah. Salah kata ke ilaihim, kepada mereka itu. Salah kata wang talaqah, dan pergilah ia Maja'ah, ai ilaihim ai ila qaumihim, gi pada kaum dia, ka'annahu seolah-olah nyo Maja'ah. Ya gi kepada kaum dia seolah-olah Maja'ah ni buat apa? Yushawiru, kecek kira ia Maja'ah, musyaraklah ia Maja'ah, hum akan mereka itu akan kaumahu. Maja'ah pun lepas pada kecek dengan Khalid. Hei Khalid, kalau mu nak igak pun memiklah selain pada orang-orang. Mu tak sedut rapah lah. Rapah lain pada orang. Mu igak lain pada orang. Mu nak ambil pun ambil, tapi ambil lah diri-diri orang yang ada di kawasan kota tu. Maka Maja'ah pun pergi kepada kaum dia, musyarak dengan kaum dia. Lagi pula orang panggil kecek kira dengan kaum dia. Lagu mana weh? Kita baik dengan Khalid, tak sedut balah, tak sedut perang, katanya Maja'ah. Kemudian Maja'ah pergi kepada kumpulan ya, kepada kaum dia. Fa'afaragas silaha, maka mengkosong ia Maja'ah, kosonglah. Pedai pun duduk dalam sarung. Tuan dah fa'afraga, maka mengkosong ia Maja'ah as-silaha, akan alat senjata dia. Alat senjata dia pun tak ada buat publik polah. Kalau sepedai kau duduk dalam sarung pedai lah. Kalau berdiri duduk dalam sarung berdiri lah. Seolah tanya begitu. Dia pergi jumpa dengan kawan-kawan dia tak ada buat gapo. Kalau buat pedai pun, dia duk buh lah sarung. Tak ada kata buih sarung lah. Pedai buat tu buih pada sarung, duk pergi pedai penyacik. Tak. Buh pedai dalam sarung. Menyelesai dan mengkosongkan pedai-pedai ni, duk dalam sarungnya.
Kama dia menselesai dan pula mengkosongkan alat senjata alan nisa di atas para puan. Di atas puak-puak tino, maka masalahnya maja'ah saat itu tak ada waktu baik pedai dia, tak ada waktu baik alat senjata dia, mengkosong alat senjata, dia tak ada pacung tekak-tekak para puan daripada kumpulan yadam. Wa wafaqahum wa waqafahunna, maka berhentilah ia maja'ah. Tika jadi kecek kira dengkau ya. Ni duk kecek dengan jumpa kepada sejarah. Jangan lupa pada cerita. Sebab tu Syekh Nadir katanya, mengaji sejarah mu kena ingat tiga penting-penting. Kalau mu tak ingat tiga perkara ni, maka mu orang panggil kesak dari sejarah. Mu orang panggil jadi kelai kabut dari sejarah. Dalam tarikh, dalam sirah. Dia ingat lagi Syekh kita duk pesan masa puluh-puluh tahun dulu. Syekh Nadir kita ni yang ngajar habak sirah ni kena ngapa hari pagi-pagi dia yang ngajar. Dia pilih 4, 5 orang, 10 orang nak kecek depan kelas. Kena royak lah. Kalau ngaji bab perang Badar, kena royak perang Badar. Kalau ngaji bab perang Uhud, kena royak Uhud. Pak kitab ya karya di. Ya karya yang ngajar for kita. Ya karya yang ngajar for kita. Lepas tu misalnya ngaji tu tak boleh paling duduk lah ni. Pintu duduk luar tu. Jangan duduk buka. Lebih dah tu menggih dia. Deh. Pas satu hari tu, dia panggil kita naik depan. Jawab tu dia tak sepenuh ya nak. Dia kata mu mai mana ya akhi? Ya talib mu mai mana ataupun mari daripada Thailand. Mari Thailand di. Mu mari akhirud dunia. Mu mari akhir hujung dunia. Padek dak mu mari ngaji setara ni. Padek dak ya tabi kafi anta tata'allam anta tudarris al-ilmu qadani bikafi. Jawab kata ma bikafi. Tak padek. Mari hujung dunia nak kapal belah-belah je. Main ngaji setara ni tak ada. Tanpa pun itu nak duduk dia. Tanpa itu tak boleh buka luah tu. Duduk nah. Tapi yang ngajar jadi hasil. Payah kata mu kena ingat. Mu kena ingat. Ingat kata mu ngaji ni pertama kena ingat orang le cerita itu. Kalau perang Badar tu cerita itu siapa ya tidak ada le perang Badar tu. Lepas tu apa orang ada dalam perang Badar. Islam tu apa orang, kafir apa orang. Lepas tu kita duk cara bab Musailamatul Kazab. Maka orang panggil Musailamatul Kazab pada masa ni peraiknya siapa dia? Khalid bin Walid peraik dalam cerita ini. Maka jahatnya siapa dia? Ialah kena kepada Musailamatul Kazab. Lepas tu pembantu di celah-celah tu Musailamatul Kazab siapa dia? Ialah kena pada Maja'ah. Ni ingat molek. Zami masa orang yang berlaku dalam tika laku tu dalam sejarah tu. Sulaiman lubuk gana kacir tu lalu wa waqafahunna, dan berhentilah ia siapa? Yakni ia Maja'ah. Hunna akan mereka itu berhenti di hadapan para puan. Berhenti Maja'ah akan mereka itu akan an-nisa. Berhenti Maja'ah duk dicacah bil aswari, di tepi-tepi kota tu. Maja'ah saat ni pun duk berdiri dekat para puan. Maka Maja'ah pun tak ada waktu baik pedai polah nak pacung tekak para puan saat ni. Duk berdiri di depan kota-kota saat ni. Apabila berdiri duk kecek kira, salah kata Maja'ah pergi kepada mereka itu supaya yusyawirhum, nak mesyuarat dengan mereka itu. Kata Khalid ni nak berdamai akan kamu. Khalid ni tak ada nak serai. Kalau kamu tak ada serai mereka pun tak ada nak serai. Aku nak baikkan di antara kamu. Jadi Maja'ah gidak pergi kota sana untuk kecep kira dengan kawan dia. Thumma raja'a ilaihi kama dia. Apa dia kama dia? Aiba da farqina. Thumma ay ba'da ifraghihi as-silah 'ala nisa. Selepas daripada dia cabutkan pedai dia selesai ke pedai dia buh dalam satu mana. Thumma ay ba'da ifraghi as-silah 'ala nisa wa wafaqahum wa waqafahunna bil aswar ni. Lepas tu raja'a, terpulang ia Maja'ah ilaihi, kepadanya, kepada Khalid. Domain tak molek nama paling domain, tak payah masalah. Thumma raja ilaihi, kemudian pulang ia Maja'ah ilaihi, kepadanya, kepada Khalid. Mai ko Khalid mula. Apa tu? Waqal, dan berkatalah ia Maja'ah, yakni lahu, baginya, bagi Khalid. Maja'ah pun kata selepas pada dia pergi kecek kira dengan kaum dia di dapat kota, maka dia Khalid mai jumpa dengan Khalid atas. Waqal, dan berkata Maja'ah abau, enggang mereka itu,
tok si mereka itu kaumi. Kangku tok si Khalid weh. Kerah perut kok kangku weh. Katanya majah. Tok si dia mau tok si abah. Abai mereka, angin mereka, menegah mereka. Menegah ke? Ayyujizu zalika, bahawa mempeluluh oleh mereka itu dan memperharuh mereka itu, zalika akan demikian itu, demikian mana? Ay al-islah, berdamai ya tak sih. Mereka tak sih mempeluluh akan perdamaian. Aku pergi kecek dah, kira dah dengan mereka. Kata kalau mereka nak baik, mereka saat ni tu nak baik, aku nak goyak Khalid. Khalid nak baikkan kamu, kamu nak baik dengan mereka. Maka apabila majak aklik mai jumpa Khalid, mai goyak Khalid kata, mereka tu abai, mereka tu tak si, mereka tak mau untuk nak berbaik dengan kamu, untuk nak berdamai dengan kamu, hai Khalid. Ku nak buat lah no. Aku kecek dah dengan mereka, mereka tak jang, hai Khalid. Deh. Apabila maja'ah royak lagu tu pada Khalid, fanadhara Khalidun, maka menilik oleh Khalid. Deh. Memandang oleh Khalid Yahya, maka memandang oleh Khalid, meniliklah oleh Khalid ilal husuni, kepada kota. Tengok pada di kota. Lepas daripada maja'ah pergi kecek kira mesyuarat dengan mereka, klik mari dengan Khalid, jumpa dengan Khalid, royak Khalid, Khalid kawin tak ada arah, kawin habis ramuk dah dengan kawin. Kawin kecek siap-siap dah kecek dengan mereka untuk nak wibaik di antara kamu dengan mereka, tak sewi bala, tak sewi perang, tapi mereka tak jang weh Khalid. Maka lepas pada tu Khalid pun tengok kepada di kota saring. Tengok pada kota, fa wajadaha, maka mendapatlah ia Khalid ibn Walid akan dia akan al-husun, mendapatkan akan husun oleh Khalid. Khalid pun tengok kepada di kota, maka mendapat kepada kota-kota sana mumtaliatan bil juyushi, hal keadaan kota, halan kauniha, hal keadaan kota saat itu mumtaliatan, terpenuhlah ia kota, penuhnya bil juyushi, dengan segala tentera. Penuh. Tak payah kota tu penuh dengan tentera. Ni Khalid tengok, sungguh weh. Kedai juga kau bagi Musailamah ni Banu Hanifah ni. Maja'ah pergi kecek kira tak jang, tak sib damai, nak perang lah mana, nak perang, tak sib baik dengan Khalid. Maka Khalid tengok mana kepada kota, maka penuhnya dengan tentera-tentera di hadapan kota. Wal muslimun, dan bermula orang-orang Islam itu. Apabila fok-fok bagi maja'ah, dia tak jauh nak berdamai dengan Khalid. Maka ketika ni, maka Khalid tengok dapat kota sana penuh dengan tentera-tentera. Perhati molek kisah ni. Payah sikit tu, ibarat ya susah sikit nah. Nak perhati molek. Kita pergi baca sendiri, ya kita tahulah ibarat tu payah tak payah. Tapi ketika kita dengar demo ayat tu rasa mudah. Lepas lepas dalam sebulan, 2 bulan kita tengok semula. Situ nak pelik. Kalau kita tak tanda domain molek, tak tanda molek makna payah-payah tu, kita berasa tak nampak. Wal muslimuna, dan bermula orang-orang Islam itu, qad nakahat humul harbu, sesungguh mengalah akan mereka itu, akan al-muslimin, mengalah al-harbu oleh serangi dan peperangi. Jadi kalau kita tengok ketika ni, makna orang Islam tu dikalahi oleh peperangi, oleh siapa dia? Oleh kaum bagi maja'ah, ataupun daripada Banu Hanifah, kumpulan yang membantu daripada siapa dia? Membantu akan Musailamatul Kazzab. Jadi tengok sini ni, mengkalahkan orang-orang Islam oleh serangi. Mengkalahkan orang Islam tu oleh peperangi. Supaya peperangi kau Uhud tu lah. Nabi pesan dah, Nabi tahu dah mukjizat yang kata satu hari peperangi Uhud ni, Pak sahabat-sahabat ni akan turun daripada bukit kerana kerana tomok kepada harta ghanimah yang yang ditipu daya oleh khida'ah bagi kafir-kafir Quraisy. Pakat turun tah bukit. Nabi kata, "Hifakmu 70 orang." Ketika kalau perang lah mana pun perang susah ka, perang saat ni tulah lah mana bertabur mu jangan tunggu sekali-kali. Jangan turun hifak rahmat. Fak pemanah di atas bukit. Fak ni tak erti juga Nabi lari dah turun juga. Tapi orang panggil kafir Quraisy, dia buat fan song fan, dia lepas bagi-bagi, dia lari, dia tak kena mah, tak perak dapat bukit halus bagi Uhud, dia pun dah tak kakak mas itu.
sebagai nak law, sebagai nak tipu, nak khida'ah bagi fok-fok Islam, maka mari tupu kepada kakah mah, tupu pada harta ghanimah, maka terlupa dah kata lik belakang nu ada gapo dia. Sebab tu dia panggil zuhir pada peperangan Uhud, orang-orang Islam tu kalah kerana tipu daya oleh fok-fok kafir musyrikin. Seperti sini. Orang Islam terkalah pada peperangan weh. Tengok. Wan qutila minal ansari, dan telah dibunuh daripada orang-orang Ansar. Dibunuh daripada orang Ansar. Saat itu berapa weh kena dibunuh? Dibunuh daripada Ansar. Ma yanifu ala salasimiatin wasittina, barang yang terlebih. Tu pasal yang itu. Ma yanifu, barang yang terlebih ala salasimiatin wasittina, di atas 360 orang lebih kena bunuh daripada orang-orang Ansar. Ketika ni kena bunuh 360 orang lebih weh. Kenapa? Kerana dibawa oleh Khalid nak serahkan kota bagi Maja'ah, kota bagi Banu Hanifah. Maka apabila nak serah, maka ketika ni penuh dapat kota oleh tentera-tentera, maka ketika ni juga dibunuh daripada orang Ansar 300 orang lebih. Wa minal muhajirin, dan daripada kumpulan orang-orang muhajirin pun kena bunuh juga pada masa ni. Mithluhum, ialah seumpama bagi al-ansar 300 orang lebih juga, 360 orang lebih juga kena bunuh orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Wa minat tabi'ina lahum, dan pula daripada orang-orang tabi'in, yakni orang mengikut bagi para sahabat selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana fok-fok ni fok tak ada berjumpa dengan Nabi, tapi ia berimeh dengan sahabat, berimeh Nabi, tak ada temu dengan Nabi, panggil tabi'in. Maka fok-fok tabi'in pun kena bunuh juga ketika ni kerana bantukan Khalid bin Walid dan bantukan kerajaan Islam. Misluhum, seumpama mereka itu, seumpama Ansar juga, 300 orang juga, dekat-dekat 1000 orang Islam mati. Dah mati kat 1000. Ni 300 ni pulau, hak ni 300 ni pulau. 1000 orang mati. 1000 orang mati daripada orang Islam, daripada kumpulan Ansar, kumpulan Muhajirin, kumpulan bagi tabi'in. Au yaziduna, ataupun lebih pada tu lagi. Au yaziduna, ataupun terlebih mereka itu al-muslimun dari saat itu daripada kena bunuh, minal qatli, daripada kena bunuh. Kata setengah ulama tu lebih pada 1000 lagi, lebih pada 300 lagi pada Ansar wal Muhajirin dan tabi'in. Wa qad futishatil jarahatu, dan sesungguh diperiksa, diraksi, dicekkan al-jarahatu, segala orang-orang yang dilukai, orang-orang luka lepas pada perang. Mati pada Ansar tu 300 lebih, mati pada Muhajirin 300 lebih. Kerana kontak Khalid gini, orang panggil kontak yang dibantu oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar saat itu menolongkan Khalid tu dengan tentera-tentera yang besar. Kan tengok dulu tu kan, pada muka 52 dah kata dulu, wa amaddahu, mula-mula wa bahasa Abu Bakrin li Khalidin ibn al-Walid ya'muruhu bil masir ilai Musailamah. Jadi Abu Bakar titah pada Khalid suruh pergi gawa, suruh pergi serai, pergi bunuhkan Musailamah. Maka Musailamah ni dia bangkitkan tentera, dia buatkan kontab saat ni tu dengan 40,000 daripada kontab. Kemudian yang ditolong oleh Banu Hanifah. Maka dia saat ni kontak yang terbesar, dia tahu kata Khalid tu mari dekat dia, maka dia takkan keng-keng tahan, takkan khemah-khemah tak di tepi di kawasan luar-luar daripada Yamamah. Maka nak Abu Bakar membantukan Khalid saat itu bijuyushin kathifin, bijaishin kasifin minal muhajiri wal ansar, dengan tentera yang amat besar daripada fak muhajir wal ansar. Maka ketika ni tentera Islam mati pada Muhajirin 300 lebih, daripada Ansar 360 orang lebih, daripada tabi'in 300 orang lebih. Maka semua himpun-himpun 1000 orang mati. Faham molek? Dengar weh. Lepas pada tu fak-fak tentera Islam dititah oleh Khalid, suruh cek.
suruh periksa, suruh reaksi, suruh periksa, suruh cek fok-fok yang luka lebih pada mati. Sebab mereka pain dengan pedang gini bah. Dulu kau dah pedang, lepas tu anak panau. Ada kan? Lepas tu lepas manja lepas kan apa orang panggil bau daripada api. Kalau kita pergi negeri Arab kita nampak qal'ah. Orang panggil qal'ah ni kota yang ada di atas bukit. Lepas tu dalam kota kalau kita tengok di Halab, nah kota orang panggil qal'ah, kota atas bukit. Sebab dulu orang panggil perang saat ni tu golek ke raja-raja ataupun khalifah ni, dia nak buat kota atas bukit supaya nak jagakan orang tu yang mudah. Dah. Kalau seterus mari kat bawah pun yang mudah nampak. Kalau seterus mari nak serai pun yang mudah nampak. Lepas tu dia pakai manjanik lepaskan tokau batu daripada api turun daripada kena seterus. Dah kan? Lepas tu tak kota tu ia ada belakang tempat orang panggil taruh kuda, tempat taruh makan sabian, hafak tahan-tahan askar-askar. Kita tengok nari luar. Ya nampak? Dah. Lepas tu perang mari, tentera Islam mati kat beribunya. Tapi majah pergi kecek dengan fok dia nak sulhu, nak berdamai di antara kaum dia dengan kaum Bagira, kumpulan bagi Khalid. Tapi dia mau tak jang. Apabila tak jang perang, mati orang Islam 300 daripada Ansar 360 daripada Muhajirin pun seumpamanya, maka dicekkan fok-fok yang luka, hak lebih-lebih mati lagi. Fi man baqiyah, pada mereka yang tertinggal lagi, mereka yang lebih ia daripada mati. Orang tak ada mati lagi. Dalam serengi itu diserahkan oleh Banu Hanifah yang dikatakan kumpulan bagi Maja'ah, maka diserah mati ramai juga daripada orang Islam yang dilantikkan oleh Abu Bakar dengan tentera yang amat besar untuk bantukan Khalid, maka mati. Patut yang tinggal lagi hak lebih mati tu fiman baqiyah, pada mereka yang tinggal ia mereka, yakni fok-fok lebih mati, tulis luar gitu. Dah dicek segala yang luka-luka pada mereka yang lebih mati ni fajanaha, maka cenderung ia Khalid, maka Khalid pun cenderunglah conong Khalid ni lisilmi, untuk nak berpaduan dan sepakat tak silah dok perang ni jadi mati ramai. Ya perang ni mati ya, sebab tu kadang-kadang negeri saat ni tu dah ya tak se perang, ya orang panggil ya punuh hanyut. Negeri pun punuh, orang pun mati. Lepas tu boleh nak bangun semula kena pakai masa puluh-puluh tahun. Cuba tengok Suria, cuba tengok Iraq. Lah ni tak ada boleh maju lagi. Iraq pun 10 tahun dah. Iraq belum ada Suria lagi. Iraq Amerika Serikat saat ni tu kerana menyuk, kerana apa? Menyuk 3,000 telaga lebih. Nah, telaga menyuk yang ada dalam Iraq semua 3,000 telaga lebih. Lepas tu orang panggil orang duk kaji mari. Satu-satu lagu yang ada di Iraq, lagu minyak yang suti-suti tu, kalau serok 40 tahun tak habis ke minyak dalam tu. Lepas tu ada telaga minyak di dalam Iraq 3,000 tel lebih. Sebab tu orang duk nak tu. Sebab tu demo duk kucahkan Iraq, kata wak kena petenuh, kata nuklear tak nak, demo wak petenuh macam-macam. Supayanya demo nak boleh masuk dalam Iraq, kerana demo tahu kata di Iraq ni banyak telaga minyak sampai 3,000 lebih. Pahala ni Iraq maju lagi. Duit Iraq dulu zaman 40 tahun dulu, duit Iraq ni paling tinggi sekali dalam dunia. Duit dinar ya paling tinggi sekali. Tapi li hari ni duit dinar bagi Iraq paling jatuh bawah sekali. Siapa tak laku? Sebab rusak negeri, rusak rakyat, pitih apa, semua jatuh. Dulu duit Iraq tinggi pada Kuwait lagi, tapi sekarang Kuwait paling tinggi sekali duit dalam dunia. Sekuk Kuwait sama dengan kita 105 kau, 150 kau. Sekuk Kuwait. Kuwait ya duit sekuk ya, marimah kita, duit ya pecah ambil duit kita boleh 160 kau. Kalau 100 dinar bagi Kuwait, duit kita boleh banyak mana? Yakni boleh 16,000. 100 kau ya, boleh 16,000 kita. Dah. Lepas tu kalau 1,000 dia, 160,000 kita. Kalau dia rimah dia 1,000 kau ya, dia boleh main pecah sini boleh 160,000 kau kita. Pas Iraq lah ni, jatuh sepatak-patak, duit tak laku. Suria pun tengok, dulu kalau kita duduk dulu, Suria kita ambil duit dolar $100. Kita pergi pecah duit lera, boleh 5,200 lera. Duduk akhir-akhir ni, 4,700. Pahala ni sebab perang di antara orang panggil Sya'bi, kerajaan dengan rakyat. Perang mari 10 tahun dah. Nah, perang. Learning duit jatuhnya sekau ia learning
Berapa kita? Beratus-ratus ganda. Lah ni kita tukar $100 boleh 550,000 lira. Kita pakai duit kita 3,700. Duit yang kita boleh 500,000 dah. Ha ni tu duit jatuh. Dengan sebab peperangan ni ya rusak. Sebab tu Khalid tu cenderung pada nak bersepakat dan berpadu. Gitu tulis. Memang fajana halis silmi maka kanaki maka conong ia Khalid lisilmi untuk berpadu dan sepakat dengan kumpulan bagi Abanu Hanifah dan kumpulan bagi Maja'ah. Nak sepakatlah. Falahu maka nak sepakat dan nak berdamai ia Khalid hu akan dia akan kaumahu akan kaum bagi Maja'ah ala safra di atas yang kuning-kuning. Ini isyarat kinayah daripada mahmah wal bayda dan yang putih-putih daripada perak. Nak berdamai. Lepas tu dia mau jauh ke tak jauh. Tengok lagi kadar tersekat tu panjang dah. Kamar dia kata wallahu a'lam, banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bercara masalah daripada ilmu usul fiqh. Setengah daripadanya kalam ataupun aksamul kalam. Yakni bahagia kalam yang terbahagi dalam ilmu usul fiqh. Yang pertamanya kalam itu ada kalam amar, kalam itu adanya kalam nahi, dan terbahagi yang keduanya kalam itu terbahagi pada tamanni, terbahagi kepada masalah irdin, terbahagi pada tahdid. Wa min wajhin akhar dan pula daripada satu bahagia yang lain pula. Dek salah kata wa yanqasimul kalam min wajhin akhar. Takdir itu nah. Atas pada yang qasimu dulu. Atas pada kata wal kalamu yanqasimu min haisiyatin ukhra ila amrin. Salah takdir kala wa yanqasimul kalam ila tamannin. Gitu. Wa min wajhin akhar ay wa yanqasimul kalam dan terbahagi kapan di dalam ilmu usul fiqh min wajhin dari satu jalan satu pandangan yang lain pula yang qasimul kalam terbagi kalam itu aidan ay kam yang qasimul kalam ila tamannin wa ila akhir. Yang qasimul kalam tengok kepada muka yang satu lagi, tengok pada lagi kalam terbagi aidan ai yang qasimul kalam ila tamannin wa irdin. Semacam mana kalam tu terbagi cakap pe tu ni apa ni harap atau irdin, yakni tutup dengan berhalusnya. Terbagi kalam ila haqiqatin kepada hakikat. Terbagi pula kali lagi pada hakikat weh. Lagi pula pada kebenaran. Kali tu tunjuk sungguh, tunjuk tak benar. Wa majaz dan kalam itu terbagi pula kepada majaz. Apa makna majaz? Gi jalan penyemi. Cakap juga tapi cakap penyih. Supaya kita penyih lagi. Kecana ada gali telaga ni sudah. Hei, bukan ada gali telaga, gali tanah lah kan. Pangan nak kecek dengan telaga. Tapi orang panggil cara penyek. Tiba lagi kan datang akan jadi telaga. Hodok gali sekarang ni. Tapi kecek. Gali apa weh? Gali telaga. Pangan aku tak ada tengok telaga mana. Ibu tak ada nampak. Tapi lagi kan datang apabila batan tu tubik air mata orang panggil telaga. Tapi keceknya telaga selalu orang panggil kecek cara penyemih. Apa nama kata nasi. Dia tak tangi kata nanak. Dia nak nanak nasi tu. Hak duk tanak berah basuh berah, mik berah tu tak ada apa, maka api tu duk bakar gluk, maka lagi kan datang akan jadi nasi. Tu apa kecek cara penyemih. Fal haqiqatu ay aratta ma'rifata zalika kulli apabila kau mengaki akan nak mengetahui tiap satu daripadanya daripada al-haqiqah wal majaz ni. Kita kafir fasihah tak apa. Fal haqiqatu ay iza aratta ma'rifata zalika kulli minhuma fa aqulu laka, maka aku nak kata bagi engkau, kalau engkau nak tahu manakah kalam hakikat, manakah kalam majaz, fa aqulu laka, maka aku nak katalah bagi engkau tanya al haqiqatu
bermula kalam hakikat, cakap pe hok pesing benar, cakap pe hok pesing sungguh. Lagu nawi fil lughati ai halan kauniha musta'malatan fil lughah, hal kada ia saat ini digunakan pada logat mana kan nawi? Al haqiqah khabar, mubtadanya khabar dia ma, ialah barang yajibu hifdhuhu, barang yang wajib dan pasti kita kena jaga akan dia, akan barang tu orang panggil makna hakikat pada ilmu usul fiqh, yakni kalau wajib kita kena pelihara. Wa himayatuhu, yakni kalau yang wajib kita kena pelihara kan dia kan kalam tu. Sebut kata kalau hakikat di dalam ilmu usul fiqh, yakni kalau yang wajib kita kena pelihara, kita kena jagakan. Makna kena jaga seboleh-boleh kita jaga. Itu pada masalah logat. Wa fil istilahi, dan sabitlah pada istilah. Kalau hakikat yang sabit pada istilah, ai halan kauniha musta'malatan fil istiha, fil istilahi, yang diistimalkan akan daripada istilah. Apa pada istilah? Yakni pada sebulat suara bagi satu taifah, bagi satu kumpulan ulama usul fiqh kata apa dia? Kalau hakikat ma ialah barang, ialah kalamul haqiqah, lakianu amar, lakianu furqan. Ma ialah barang, ialah kalam hakikat, baqiyah yang tinggal, ia barang, ia kalau hakikat tertinggal fil istimali, pada kegunaan dia. Makna kalau yang tergawa tertinggal, barang yang ada lagi, yang tinggal lagi pada kegunaan ni, ala maudu'ihi, di atas hatarannya, hataran barang. Makna tu barang yang tertinggal pada hataran. Makna barang ni ia tak, orang panggil ia tak habis. Apabila kalam itu sudah dihantarkan oleh wadih, oleh orang yang mengata, maka kalam ni akan tetaplah ia pada kegunaan atas perkara yang dihantarkan dia. Misalnya kita tak as-salah hatta bagi po, ad-du'a hatta bagi po, ad-dabah hatta bagi gapo, ar-rajul hatta bagi gapo. Makna kalam ini akan berkekal ia pada istiqmah akan perkara yang dihantarkan dia. Misalnya ar-rajul, makna kata zakarun, seorang laki-laki. Makna ni orang panggil kalam hakikat, ia akan tertinggal pada kegunaan di atas perkara yang dihantar. Ia tak akan luput sekali-kali. Seperti sebut rajul, yakni seorang laki-laki. Mana seorang laki-laki ni, makna kata dihantarkan akan dia pada kegunaan benda yang dihantarkan dia. Seorang laki-laki, ia beza dengan para puan. Orang laki-laki, orang yang kuat, orang yang itu makna dihantarnya, hak digunanya pada hakikatnya. Faham tak? Lepas tu dia katanya, ai ala maknahu, barang yang tertinggal pada kegunaan di atas perhatarannya oleh wadih. Ai ala maknahu, makna tinggal dia pada kegunaan, ala maknahu, di atas pengertiannya, di atas maknanya. Makna bagaimana? Makna mana? Safawi alladhi wudi'a lahu, yang dihantarkan baginya, bagi allazi fil lughati ai fi lughatil arabi, pada logat Arab hatta baik mana, maka makna dia tu wajib kita kena jaga baik tu. Makna tu kegunaan ia tu supaya yang dihantarkan wajib kena jaga, wajib kena peliharakan dia. Wakil, dan kata kil, kata masalah kalam hakikat ni gapo dia weh? Mastu'mila, ialah barang, ialah kalam hakikat, ustu'mila, yang diguna akan dia, akan kalam itu, akan barang diguna fi mastuliha alaihi, pada barang yang disebulak sorokan ke atasnya, ke atas barang. Apa barang yang dibulak sorok? Minal mukhatibati, daripada yang berkhitabkan akan dia. Barang yang diistilah, barang itu digunakan dia dipakai pada barang yang dibuat istilah ke atasnya. Orang sebulak sorok istilah duk pakai guna minal mukhatibah, daripada orang-orang duk bercakap itulah mana. Pangkalan hakikat. Orang dok kecek baik mana, dok kecek lagi mana. Tengok tu.
Gapo maknanya? Ai allati waqa'at takhatubu biha. Yakni perkara yang berlaku dan jatuh hasil dan jatuh at-takhatubu biha, duk berkhitab bercakap dengan dia dengan allati. Orang duk kecek baik mana? Benar istilah sebulan saja. Tuan ni butir kacek, baik mana butir kacek? Maka sila bagi kita. Maka sebut kata butir kacek apa? Kacek hijau. Maka diistimalkan dia. Lepas tu sebulat seorang kata butir kacek hijau, ya baik ni rupanya. Maka wajib dijaga, wajib dipelihara kan makna di atas. Butir kacang tak tukar dengan butir kacang hitam. Butir kacang hijau. Maka orang sebulat seorang ni hakikat kacang hijau. Mana bulat apa? Beras puluh hitam. Ni beras puluh hitam. Orang duk bercakap dengan baik ni wajib kena jaga makna di atas kan. Ada. Tengok lagi. Illam yaqa ala mawdu'i. Dan jika tidak terkekalah ia pun kalamul haqiqah tidak terkekal la mawdu'ihi di atas yang dihantar akan makna yang dihantarkan di walaupun tak kekal di atas maudhu' asal dihantarkan dia baik lain maka guna baik lain. Tengok allazi wudi'a lahu fil lughah yang dihantarkan baginya bagi allazi bagi makna hakikat dan kali hakikat ni. Pada logat tu tak tinggal dah di pagar, tak tinggal dah pada makna yang dihantar. Degi pakai makna mana? Kasolati al-musta'malati fi lisani ahli syara' lil hayatil makhsusah fa innahu la yabqa ala mawdu'i al-lughawi wa huwa ad-du'a bi khairin. Tengok. Jadi kalam hakikat, kita cara kalam hakikat nah tengok molek. Yakni gi kepada hakikat. Kita cara hakikat. Lepas satu lagi kepada majak penyemih. Ila kalami haqiqatin. Gi kepada cakap yang pesing hakikat. Apa kalam itu bahasa hakikat? Tengok pada logat. Wahuwa dan ia kalamul haqiqah. Cakap hakikat kebenaran sunguti pada ilmu usul fiqh. Berarti molek ni. Ni nak guna oleh kitab besar-besar ni. Fil lughati hala kauni musta'malan fil lughah diguna pada musta'malan diguna pada logat pada bahasa Arab. Asal makna kalam hakikat pada logat Arab ni pada bahasa Arab ma yajibu hifdhuhu wa himayatuh. Bagai yang wajib yang kepastiannya oleh kita kena peliharakan dia. Wajib kita kena pelihara. Wajib kita kena pelihara wa himayatu ni atas tafsir pada hifdhu wa himayatuhu dan kena jaga akan dia akan barang. Noyak kata kalau hakikat yakni pada logat pada bahasa Arab yakni barang yang wajib kita kena pelihara dan barang wajib kita kena jaga, barang yang wajib kita kena cakna. Sebut kata hakikat ni barang pasti kita kena melikungi, kena jaga dia, kena pelihara dia, kena meraing dia, kena cakna dia. Tu dia panggil kalam hakikat pada istiqma akan dia pada logat diguna pada kalamil Arab. Bahasa Arabnya logat Arab ialah barang wajib kita kena pelihara, kena jaga. Tu kalam hakikat. Mana kata kalau kita tak jaga, kalau kita tak pelihara, itu tak masuk dalam hakikat, kalam hakikat pada logat. Dan yang kedua pada istilah apa? Pada istilah ulama al-usuliyin. Istilah ulama usul fiqh kata ma baqiya fil istimal ialah barang ialah kalam hakikat. Gapo dia? Ada baqiya yang tinggal lagi fil istimali pada kegunaan dia. Kalam tu ada guna dia. Lagi pula kalam ini tertinggal pada gunaan dia tu ala maudu'ihi di atas perhataran bagi barang tu dihantar lagu mana, maka makna yang akan tinggal lagu tu lah. Kalau misal kita tak as-salah hatta gaba, ialah doa duk tinggal dengan kata doa tu. Walaupun puluh tahun, 1000 tahun, beratus tahun. Lepas tu kelima arah hatta ma ya zamir dah. Sebut kata masalah as-salah ialah pada logat ialah du'aun bi khair, berdoa dengan kebaikan. Makna yang dihantarkan pada asal digunakan akan dia tu tertinggallah kegunaan itu di atas hataran dia. Orang arah hatar mari baiklah. Baik tu sepatah rumah kita. Hataran sebut kata sayyaratun. Tengok. Sayyarah ni kau dia. Dah. Orang panggil sayyarah ni satu ke lafaz. Maka lafaz ni di atas hataran dia, guna dia tu tertinggal.
ma baca fil istimali pada guna barang yang tertinggal pada guna di atas hataran kereta sebut tak kereta. Dulu orang hantar makna sayyaratun zaman dulu lagi. Kereta lembu orang panggil kereta. Kereta kita tak kereta kuda orang panggil kereta. Kereta hemar orang panggil kereta. Orang panggil ke? Orang panggilnya markab. Orang panggil tempat di kenderaan akan dia. Kamu ada sebut kata lah ni sayyarah. Apa sayyarah? Makna hak yang dihantar, hak yang digunakan oleh orang Arab, yakni orang panggil kereta pesing tayar pak. Ada arba'atu itarin, ada pak tayar. Tu dia panggil kereta. Hak dia terkekal. Makna hak wajib kena jaga, wajib dipelihara, yakni ada pak tayar. Kamu dia pak tayar saat ni tu musim tak payah belakang. Maka inilah makna yang tertinggal pada guna. Nya kata hatari tu kereta. Ada pak tayar. Pak tayar tu dia panggil sayyaratun. Tu makna yang tertinggal pada kegunaan. Sebut kata kereta, makna tertinggal ialah pak tayar. Tayar depan 2, tayar belakang 3. Nah, tayar belakang pun 2. Lepas tu sebut kata kereta pun tu baik-baik lain pula. Ni dia panggil makna yang tertinggal pada hatari. Kemudian catatan apa ni dia katanya ma baqa fil istima' ala mawdu'i ay ala maknahu allazi wudi'a lahu fil lughah. Di atas maknanya makna bagi kalam hakikat allazi wudi'a lahu yang dihantarkan oleh wadi' baginya bagi allazi fil lughah pada logat dulu tahta bina. Maka lagu tu makna tertinggalnya mana? Kalafzi solat allazi wudi'a fil lughah, seperti lafaz as-salah yang dihantarkan pada logat Arab bahasa Arab apa? Huwa du'aun bi khair. Asalnya asal makna hakikat sebut as-salah, maka orang Arab hantarkan makna dia yakni doa dengan kebajikan. Doa dengan kebaikan, hak ni dia panggil ma baqa fil isti'mal, barang yang tertinggal pada kegunaan di atas makna yang dihantarkan akan dia. Makna dihantarkan pada logatnya macam ni. Ni maka yakni berdoa dengan kuat. Sebab tak as-salah alaihi apa? Doaun bi khair. Memdoalah kebajikan. Ni doa yang tinggal. Ni makna hakikat yang tertinggal, wajib kena jaga dan pelihara. Hak yang dihantarkan oleh orang Arab dok tertinggal lagu tu. Sebab tak as-salah padanya hakikat yakni berdoa dengan kebaikan. Selawat tahdiyat we, salah tahdiyat mana? Maka faham selalu dah makna yang tertinggal pada kegunaan pada hakikat pada cakap Arab, cakap Arab, yakni berdoa dengan kebaikan. Ini perkataan istilah bagi ulama-ulama usuliyin. Adapun kalau kita pergi pada perkataan takrif ke pada masalah kalah hakikat ni, wa mastu'mila alaihi minal mukhata, barang yang diguna akan dia, barang yang dipakai ke atasnya, ke atas barang, ke atas kalah hakikat ni, minal mukhatabah, kalah dan cakap hak yang diguna dibuat-buat kecek dengan dia. Orang kecek agama weh, maka makna yogi ko ana. Hal aku tu gapan kalah hakikat. Apa mana? Allati waqa'at takhatubu biha, yakni kalam hak yang dok berlaku, dok jatuh oleh bercakap-cakap, oleh dok berkhitak-khitak, oleh dok bertutur-tutur dengan dia, dengan allati, dengan kalam. Orang dok kecek hakikat tu, makna kata kenya benda hak orang dok bercakap-cakap tu kok mana? Makna yotan kok mana? Pasti ada nak tengok. Wa illam yabqa ala mawdu'ihi, dan jika tidak kekal yang mastu'mila alaihi minal mukhatabah ala mawdu'i, tak ada tinggal dah. Kalau kira mai makna asal ya tak ada dah. Ad-du'a bi khairin tak ada dah. Tapi makna kalian ni orang duk bercakap-cakap mari. Sebut kata as-salah, tengok. Tak ada kekal. Wa illam yabqa ala mawdu'ihi allazi wudi'a lahu fil lughah. Jadi kalian ni cakap pening kalau kira pada logat, makna kata orang panggil tertinggal, terhilang daripada makna logat yang dihantarkan oleh orang Arab. Tapi orang duk bercakap dengan dia tu gapo dia? Orang duk khitak dia tu gapo dia? Mana? Kasalatil musta'malati, seperti lafaz solat. Seperti lafaz solat yang diguna akan dia, dipakaikan dia fi lisani ahli syarak, pada lidah-lidah bagi ahli syarak, bagi ulama-ulama sana. As-salah tu kan lil hayatil maksusah, ialah satu kalakuan, satu syakal, satu keadaan kalakuan potongi al maksusati. Sebut kata semaya lah, hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Hak ning orang panggil hak dikecek-kecekkan,
diguna-gunakan. Tapi kalau kita kilik kepada asal dihantarkan oleh orang Arab, makna hakikat bagi as-salah ialah du'aun bi khair. Tapi ketika ni makna asal dia tak ada. Jikalau dia tu tak ada makna dihantarkan oleh orang, walaupun begitu sekalipun kata orang duk kecek-kecek dengan as-salah tu apa? Al-hayatul maksusah. Maka itu pun dikatakan hakikat kata nya. Orang duk kecek banyak kau ana, tak kau ana. Walaupun dia tak berlaku di atas makna asal, tapi orang duk kecek dengan dia tu lagu tu sebut tak as-salah lil hayatil maksusah. Tu hakikat dah tu. Kata bukan pasti kata dia kena klik kepada asas buat as-salah du'aun bi khair. Hak tarik pada orang Arab du'aun bi khair. Tapi tika ni tak ada dah makna tu. Tak ada makna tu pun dikata hakikat juga kata nya. Sekat tu juga mari kata wallahu a'lam. Sekat tu dulu buka kitab ni sikit dah. Makna seorang yang menganaki kepada ilmu asal tu asal murid, yakni seorang yang menganaki kepada ilmu tu murid. Tapi sekarang tu sudah jadi alam, sudah jadi alamiah dan satu nama bagi pelajar. Begitu. Asal muridun kita boleh pasal makna dua. Yang pertama murid, orang yang menganaki nak tahukan ilmu. Orang yang menganaki nak belajarkan ilmu. Orang yang kungfakan kuamru. Ada duk cari kuamru, carikan mata pelajaran ilmu bahasa begitu begini. Satu makna. Dan murid satu lagi, kalau kita pergi kepada ahli tasawuf, orang panggil orang yang menganaki nak menjalani pergi ke Allah. Dua makna tak habis situ. Buat dua makna situ. Murid makna pertama, yakni orang ataupun seorang yang kanaki nak tahukan ilmu. Yang duk carikan ilmu, duk bahaskan ilmu, macam-macam lah ilmu nahu, ilmu sorah, ilmu mati, ilmu fiqh, siapa nak ke alim duk cari. Cebok ilmu. Itu satu makna yang diistimalkan oleh ulama dengan kata murid. Dan murid di segi ulama tasawuf, yakni orang yang nak menjalani pergi kepada Allah. Ikutlah cara mana? Cara dia ibadat, cara dia semaya, cara dia zikir, cara dia tasbih ikut. Itu makna murid. Dan ada pun syarat murid itu 5 perkara mubtada. Dan ada pun bermula syarat murid itu mubtada tu ialah khabar. 5 perkara pula takdir. Apa makna pula? Yakni seperti syarat-syarat bagi seorang nak jadi guru ataupun syekh. Gitu. Takdir pula. Apa makna pula? Yakni seperti syarat bagi seorang nak jadi guru ataupun syekh. 5 syarat juga. Tengok. Dan yang pertama itu, syarat yang pertama, takdir mulai. Dan yang pertama, yakni dan bermula syarat yang pertama. Orang panggil ya hazahkan mausuh dia. Takdir sifat. Takdir kawasah dia. Ataupun mausuh dia. Dan bermula syarat yang pertama itu meliharakan, yakni ialah khabar, ialah meliharakan dan menjagakan akan kuhormat. Yang meliharakan, yakni murid sana meliharakan, menjagakan ia murid. Itu makna meliharakan ia murid akan hormat kepada gurunya. Makna ni satu adab dan ni satu syarat dan adab bagi seorang nak dapat ilmu, dia kena kuhormat kena hormat kepada gurunya. Kena hormat nah. Jangan dengan guru belakang serupa. Kalau kita nak ilmu berkat, belakang kita hormat dan depan pun kita kena hormat. Bukan tak depan tu guru kita hormat, belakang tu guru kita supaya benar tungi punggung. Itu tak jadi. Wailang lo. Depan nampak semua tungik-tungik, semua bokok-bokok, tapi lek belakang tungi punggung, lek belakang tungi punggung, orang ni tak jadi, tak dapat ilmu berkat. Kalau boleh ilmu pun ilmu dia tak berkat. Kerana depan nampak semua, nampak super hormat, tapi paling belakang tungi punggung, hak ni tak berkat weh. Ya, ni syarat dan adab bagi seorang yang nak dapat ilmu. Lek dapat ilmu tu, ia berkat oleh ilmu dia. Kata hormat tu takmim pada hormat. Anak mengumum hormat setara mana kepada guru yang ngaji ni. Tak kira apa kita weh. Ngaji Quran boleh sepatas lidah dulu tu. Tok guru kita ngaji Quran kita boleh baca
A, I, U. Ataupun belajar ni qala, iz qala Musa, iz qala rabbuka. Kita boleh kata dengan sebab tu guru ni. Sepatas lidah kita boleh dia. Kita kena hormat dia. Kita kena sayang ke dia. Kita kena gapo dia? Kita kena besar kepada guru kita tu. Baru kita nak dapat berkat ilmu kita. Baru kita nak berjaya dalam ilmu kita. Sebab itulah. Nah satu daripada Tok Guru tanya kepada Tok Khidir alaihi salam, apakah keberkatan ilmu itu? Tok Khidir kata, mu kena besarkan guru mu, lagi pula mu kena hormat pada tu mu, itulah ilmu mu tu nak berkat. Ada orang tanya Nabi Khidir alaihi salam, lagu mana ya Khidir? Aku nak berkatkan ilmuku. Maka Tok Khidir kata, antu azima, bahawa seangkau besarkan asyaikha akan syekh engkau itu. Heran ni, kena besar. Ni Nabi Khidir jawab pada dia tu. Nah, lepas tu lagi kata masalah hormat tu takmim umum. Samu jua, samu jua guru tak ni. Salah tak? Samu jua, yakni samu jua ia guru sani. Ghaibun, terhilang ia. Guru tak ada tak payah kita. Misalnya kita duduk kat pondok masalah, tok guru tak ada tak payah kita. Kita nyomai lah, tak ada hormat lah, tungai punggul lah, macam-macam. Ni tak jadi. Bek ni ngaji, bek ni, dia panggil tua-tua dulu, dia panggil ngaji lapik punggung. Herak. Ngaji lapik punggung. Ngaji sudah puan-puan duk ngaji tu lah. Bawa sudah ngaji 4 surat lapik punggung, boleh kocek. Dia ni tak berkat ngaji dia. Puan-puan duk ngaji sekolah tu. Waktu kita ngaji, sudah ngaji 4 tu, gulung-gulung, boleh kocek. Ni tak jadi bek ni. Kerana kita tak ada hormat. Satunya ilmu kita tak hormat. Lepas tu dia panggil karing ni ada bismillah dah pun, kita boleh punggung kita. Tak berkat. Yang kedua, kita tak ada kunjungkan ilmu hak kita ngaji. Tak wasa kasih, tak wasa besar. Lepas tu guru duk royak dah kata suruh besar, kita tak besar. Makna kata kita tak dapat berkat, tak dapat berjaya oleh ilmu. Jaga tu akhir semua. Nak berkat, kena jaga kau ngaji ni dah. Bukan nanti jaga nanti sikit lagi jaga lah ni. Cara kecek dengan guru, pokok pandai. Lepas tu cara buat gapo, jangan tok guru berasa hati. Buat gapo belakang tak apa pun kena jaga. Sama ada tok guru tak ada depan. Dah jaga baik-baik pok kita nah. Tu dia nah. Tau hadir ataupun tok guru ada depan tu anak awal tau hadir, yakni tok guru ada berdepan nah. Macam pok kita ni tok guru kita ada depan. Kita kena hormat. Laki tok guru pun kita kena hormat. Bukan tak payah belakang, makna kena hormat kedua-dua. Kena hormat nafarik, kena hormat dua-dua bahasa ni nah. Dengan mati, keadaannya, keadaan guru. Tok guru kita pergi mati, kita kena hormat. Hak tok guru dah hajar kita kena bawa. Ni tok guru mati dah ikut ku, nak buat benda tok guru mati, tak kata apa jangan. Kita kena gizat roh kubur ya, baca qul huwa dia ya. Apa tu tok guru berserta kalau mu nak berkat, belum mu nak tidur, mu baca qul hu sepatah dua, hadiah habis tok guru kita tu. Hadiah ibu bapa kita, lepas tu hadiah tok guru hajar kita. Sama ada dia ada, sama ada yang mati kita hadiah. Ini jalan ni salah satu nak dapat ilmu yang berkah. Salah satu nak dapat berjaya di dalam ilmu. Dah ketika yang mati atau hidup. Hidup pun sama dah. Sama. Sebab tu dah kita pun support tu lah. Dia klik kod dalam tu, masuk gok star. Nah, klik kod dalam kita masuk kubur mula apa. Nah, kalau dia pergi kubur tok dalam tu, kita pergi. Kalau kita pergi kalau kahwin, kita pergi ziarah kubur tok Yah Bukit kita tu. Nah, nak kali kalau pergi kalau kahwin, kita tak tinggal, kita masuk kubur tok Yah Bukit. Nah, ni cara nak berkat ni. Kalau klik dalam, masuk mula bor kita, abosing kita. Kalau dia lagi, kita masuk kubur tok dalam kita, Mundah Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Apa lah ni? Dia mau duk yo, duk seholah ni ke apa? Sungai dalam ada boya. Nalah ni. Sungai Anak Tanjung tu ada boya. Boya tu timur dah. Dulu pergi timur masa kita tengok dalam kisah kita, hak yang dikaryakan oleh Baba Yahya di kawasan ni, Punjerai ni. Ya dulu Baba Yahya anak murid dalam hak rung tamu sekali ngaji tok dalam. Ya ada catat dan karya kitab sejarah tok dalam. Lepas tu dalam tu ya ada royak kata dia panggil ada boya tu nama Tok Datu Kelukok. Pas malam duk kecek-kecek tu bik ha boya kata timbul kawasan Nak Tanjung. Tapi boya ni tak karuk ke? Dia tak karuk ke, tak kena orang, tak kawan, tak makan orang.
Tapi satu hari boya tu naik pak tu, orang pukul ramah. Pukul ramah tak lekat boya ni. Ha. Pas boya ni berapa ratus tahun yo masa tu dah lama lagi. Lo ni dah ada lagi boya ni berapa ratus tahun wallahu alam. Orang panggil Tuk Datu Kelukuk. Hak yang sebut dalam kitab bagi nah karangnya bagi Tuk Yahya. Anak murid Tok Dalah mula-mula. Lepas tu satu hari boya tu naik pak kali fok kita nak mandi sungai di dulu Dalah. Ya ada kita gilik belakang tu lah lek naik tu. Bapak ni dok nak tak pocoknya tujung tu mak sungai tep-tep kan. Mau tujung hok berenang dek kau sana pak mana lah kau sana. Nah, berenang hok gagah-gagah tu. Lepas tu satu hari boya naik di kawasan Kale tu. Nah, jumpa dengan Tok Dalah. Tok Dalah saat ni tu dia motor Tok Dalah supah. Tapi dalam kita tu Tok Dalah tak ada supah li. Ha, tapi ada setengah motor Tok Dalah supah pada boya. Tak. Tapi Tok Dalah ambil kaki dia kuih air. Dia baca doa gapo wallahu alam. Ha, selepas pada Tok Dalah saat ni tu kuih-kuihkan kaki dia dalam air sungai tu. Sampai daripada hari dia kuih kaki. Sampai sekarang boya tak naik di Kale bagi Dalah tu. Di Pondok Dalah tak naik. Dia pergi timbul kot lain. Timbul kot nak Tanjung. Dia timbul kot Mok Pering. Dia timbul kawasan lain. Dia tak timbul di Pondok Dalah tu. Ha, tu nak jatuh berkat Tok Dalah. Dia kuih kaki. Tu nak jatuh berkat. Ha, jangan main dengan berkat weh. Ha, dengan berkat ni dia jaya segala-gala. Sebab tu jaga pun kita. Jaga learning dah. Akhlak kita dengan Tok Guru. Tak usah tahu Tok Guru mana. Tok Guru kita ngaji dah dia. Jangan buat pelai perih ni. Jangan buat pandai perih ke dia. Ha, ni buat kita alim, kita pandai. Ni kita ngaji Quran. Dapat dia lah. Ni kita alim. Belajar kita besar-besar. Kita pandai hina dah Tok Guru kita ni. Jangan. Tak berkat kita. Kita nak besar apa tu? Tok Guru kita. Kita nak belajar Quran. Nak belajar Bismillahirrahmanirrahim. Nak belajar Alhamdulillah. Sebab ia. Orang panggil jangan lupa kaca, jangan lupa kulit ya baru jaya. Sebab nah kaca nak boleh besar, nak boleh subur. Sebab kulit tu duk lituk ya. Kalau kulit tak lituk, kaca tak hancur. Tok Guru duk bedang. Tok Guru duk lituk ti. Lepas tu duk bedangkan jismani kita, orang tua kita. Boleh besar panjang lah ni, orang tua duk bedang kita. Tapi ruhani kita ni, nak boleh subur, nak boleh hebat, nak boleh pandai ni, Tok Guru duk bedangnya. Tapi orang tak faham. Ha, kenapa faham molek pun ni? Ha, sebab tu jangan lupa budi guru. Bahawa hidup ngajar semua tak usah lupa Tok Guru. Kita kecek, kita royak semua Tok Guru. Kadang sika nak jatuh hubungi kita dengan goda setara nah. Satu ketika baca kitab. Satu ketika baca kitab payah masalah. Tak faham, tak reti. Masalah ni nak ke mana? Fikir maya hajak duk orang tu duk malakar kita mimpi jumpa dengan bo kita dalam. Duk ngajar le sejik. Pas duk ngajar tu ngajar fuk kita beribu duk le sejik masa tu. Cuk putih aja. Dah. Pas tu dia suruh masalah kita lekat tu. Ha ni nak kata hubungi kita dengan guru apabila ada keberkatan hubungi dah. Apabila kita lekat dalam masalah, guru nak royak kita. Ha ni penting pada ilmu yang berkat, ia ada sanad, ia ada berhubungi-hubungi. Dah. Ha tu sebab tu ingat pun ni dah. Besarlah guru, jangan besar guru patut nak besar ke ulama-ulama. Nah, ulama kita kena besar, Tok Guru kita kena besar, jangan kita nak main kecek lah kira apa. Tak juru pun ni, tak ada adab dan akhlak weh. Syarat nak dapat ilmu kena jaga baik-baik. Nah, sama. Yang kedua, tu ya kisah-kisah nak before kita berasa tu kena jaga baik-baik. Sebab pun kita ngaji banyak tapi nak buat tak boleh. Sebab tak ada berkat. Sebab tak jaga adab dengan Tok Guru. Ha ni kita takut kali. Ngaji 10 tahun, 15 tahun, duit belana dah. Masa belana. Tapi ilmu nak guna tak boleh. Tak ada berkat. Boleh tahu dah tu ilmu nak guna tak boleh. Tak ada berkat. Deh. Pertamanya hormat pada guru. Sama ada masa hidup, masa mati. Ataupun depan ataupun belakang. Kena hormat belakang-belakang Farid nah. Farid. Jadi juru Farid. Hari, juru Farid. Dan pula yang kedua weh. Dan yang kedua apa dia? Dan yang kedua itu mengerijakan ia siapa dia? Ia murid. Mengerija akan hak gurunya. Guru bagi murid, dia kena kerjakan hak Tok Guru suruh dia. Tok Guru kan nak kira apa dia kena turut. Mengerija dan mengikut akan hak gurunya. Mengerija dengan kuasanya murid. Qadar mana kita kuasa lah kita buat tu. Patut kita tak kuasa, kita royak tak kuasa. Kita buat qadar mana hak Tok Guru. Suruh baca, kita baca. Tok Guru suruh ngapa, kita ngapa. Tok Guru suruh semaya Jumaat, kita semaya Jumaat. Tok Guru suruh jaga akhlak, kita jaga. Turut mana kita kuasa.
Dan yang ketiga. Ya, dan yang tiganya itu mengikat perintah gurunya. Kita kena ikat perintah guru. Suruh guru. Titah guru, kita kena tamat perintah guru ni. Dan jikalau ada terlebih masyakkah, terlebih payah dan sukari sekalipun, apa sekalipun, yakni kita kena ikat dan turut perintah guru. Tengok kita kata siapa? Ya, Tok Kenali. Anak contoh dulu Tok Kenali Kelantan. Tok Guru pada ni, apa dia? Syekh Ahmad lapar wah dia, lapar wah kayu. Masa dulu nak klip Jawi ni, Allahu Akbar. Kapal air boleh-boleh. Duk tak kapal air ke, 3 lapis mulai lembu seekor sehari. Pas duk tak kapal air nak sampai Jawi boleh-boleh. Tok Guru kata, hei murid-muridku semua ni mula Syekh Ahmad. Wah kayu gapo sedap di Jawi. Pas nak murid semua ada belakang. Petaning, Jalan, Malaysia ada belakang. Kelantan ada belakang. Tengah jawab kata, Tok Guru wah mok teh sedap Tok Guru. Koyak ko Syekh Ahmad. Tengah kata nah wah dia, tengah kata wah nako, nas tengah kata wah kemangau. Lepas tu Tok Guru kata wah gapo sedap sekali. Jawab ramai-ramai kata wah dia hok sedap. Pas aku nak makan nak buat lah mana? Pasal tu payah, pasal kapal air barang nak sapa sekali-kali payah. Lah ni tak apalah orang pengelih gagung kapal tu besta ya sapa sokmo barang beg ni. Tok Nali tak apa Tok Guru, amo nak kelai. Amo nak pergi cari wah dia. Tok Nali sanggup. Tak apa Tok Guru. Ngaji lek pagi ni. Tok Nali tak apa, amo nak pergi sehari. Tok Nali po tengah hari tu ngajar lepas Zuhur be kurang baik kita ni. Tok Nali jalan koh mari bibit wah dia 2 otel tak dapat Tok Guru. Nali mumik mana wah dia tu? Ya tak mau klik Jawi Tok Guru. Mu klik Jawi pok ni nah mata kacang-kacang biar nak murid lain. Wa ana Tok Nali duk tah Tok Guru ni bagaimana? Tuai tak pakai baju perut buci Tok Nali rupanya tak janyuk kali kita tengok lagi rupa ngamal ni. Tuai perut buci, tuai lagi pula dahi sulah. Tok Guru ngajar cik orang amah. Cik orang terik. Kita tak ada. Dia mu tengok tak ngaji lah ya tu. Tapi mungkin mana Nali mik dia mana? Klik mik Jawi. Mu klik Jawi pun mata kaca-kaca. Allah nang Nali. Aku tak percaya weh ngaji podok becek tu pusat duk berjelai dia mengaji. Dia taat Tok Guru, dia taat Syekh Ahmad. Syekh Ahmad pergi Mesir, dia turut pergi Mesir. Syekh Ahmad pergi Bahar Mesir, dia turut pergi Mesir. Tok Nali ni. Ni sebab tu kena turut. Kita guru, ikat teh guru lagu mana, turut. Lepas tu supaya kita tengok si bawah. Si bawah orang bodoh sekali ngaji. Tapi Tok Guru titahnya, hei si bawah, hari ni jiruh air atas nah. Tok Guru nak tengok ya. Mu pakai baju guni, mu kena tengok tempat mana kabuk-kabuk, mu mik ajiruh situ. Tak payah wondok tu. Tok si bawah pun pakai baju guni, pakai luar guni, pakai kain guni. Mea tu jeruh tawatah. Duk lagu tu seminggu. Memang tersek dah bawah punuh dah. Punuh. Pakai baju guni. Tu simuk air tawatah mata gila dah si bawah. Punuh. Tapi kerana dia ikat titah guru, tambak titah guru turut. Lepas Tok Guru satu hari Tok Guru tahu dah nak main si bawah. Tok Guru nak tahu si bawah. Tok Guru kata si bawah, esok ni mu tolong ngajar gatiku dah atas meja aku ni mu nak ngajar. Tunau si bawah pun mengeluh suruh basamu simu bata, pakai baju guni, luar guni, wasa hengor lagi. Ni suruh nak gati dia ngajar atas krisi dia. Si bawah mengeluh pecah dah, peluh-peluh cak. Dah wasa mengeluh, wasa lemuh, tahu nak royak. Tok Guru nak ngajar gati. Yang ngaji bodoh, hak dapat Tok Guru tu pala tu sab-sab ngaji. Tak kata Tok Guru kan. Tok Guru nak main siwat. Nak ikatkan titah guru kepada bawah. Si bawah pun tak ada erah taat. Patuh Tok Guru. Kerana Tok Guru suruh. Khalil suruh ya. Ya pun naik. Duk tak kisi. Duk tak kisi. Bawah suka dah. Hei, kita kata bawah naik buat apa dah. Nak ceramah. Ceramah pun tua ngaji tak mana. Buat lelaki-lelaki duk bersik tu. Bawah nak ngajar. Ngajar nak ucing ulek. Trik dua tu suruh pula. Ya naik pula. Nak ngajar tak boleh kawan tak mana. Muka depan ni fok berdebat, fok besar-besar aja. Trik 3 naik pula tak kisi. Tu nak uji yo. Nak uji, nak uya saat ni tu taat pada guru ni. Nak taat pada Khalil ni. Naik pula. Duk tak kisi. Demo kenyih-kenyih suka menyanyi saja. Oh bawah turun-turun lah. Kalau tak pandai suruh kacau Dia teriak. Bawah teriak tak kisi Tok Guru. Dia kata aku tak ada nak ngajar pokmu dia kata. Tapi anak aku ni nak taat pada titah, aku nak turut ikat titah guru pada aku.
Aku tak ada pandai ni. Teriak dengan Tuhan. Teriak. Nah, buka kitab Tok Guru baca. Dah. Baca tu, bawa baca tu buka ilham ke dia. Buka kasyah dia, ngajar. Lepas sehari. Gana pasal pelik sebab awal ni. Hak Tok Guru tak besok tu baik masalah ni, awak tu baik masalah ni, apa nak sedak ya dengan Tok Guru. Bawa lama fofo anak murid ngaji kat Tok Guru tak sengaja nak ngaji kat bawah dah. Ni tengok paling ni. Aku tak mengaji dah kat Tok Guru pasal sedak bawah lah ni masalah tu. Ni ikat teh kita hai guru. Tu nak wipah situ. Dan pula yang keempat, menjauh barang yang ditegahkan oleh gurunya. Barang yang tegah oleh guru. Tok Guru tak boleh tengok ya kulit. Perak tengok ya kulit. Pok dulu banyak ni. Deh. Tok Guru tak boleh tengok ya ramai. Ya dulu ya ramai mai kapong, ya kulit mai kapong lah. Patut pakai cawak bulat. Dulu tu akhir kita ni cawak bulat masa lewat lah. Ada ya kulit lewat lah masa tu. Nah. Deh. Panak pakai tu pakai demo ceh. Pala licin bos topi tapi bawah cawak bulat. Masuklah noi. Nak pakai seluar tak ada. Nak cari luar sing-sing sikit tak ada duk pon nak. Lepas tu cawak deh. Mik kan cawak bulat latas bos topi. Nampak guna weh. Masuk lewat duk kali ni tengok ya kulit. Deh. Goya gambar turun kapung, goya kulit turun kapung. Tu Guru tak jangan weh. Nah kalau masa mula apa kita tu pon ni tengok ya kulit. Kita tengok ya gambar. Kelik malah karem kurwa ko tiga nampak babo duk tepi pagar. Duk buat cok so. Lari kata lah deh. Esok gege ni motor ni lari babo. Mana? Pukul 3 semalam. Kelik tengok ya kulit. Ya gambar. Lepas tu abang aku tak ada duk turun mabuk ni. Doi babo tobat aku tengok babo ni. Jadi lagu tutup dulu ya main ni banyak tu akhir ni. Main ni goya kulit, main ni goya gambar. Hati ke walk maju ke macam-macam lah tu akhir ni. Kena turut weh. Dah kena kerja tu, kena tengok tu. Jangan duk lakoh orang panggil titah. Baris jadi larat, baris ditegah Tok Guru, jangan duk lakoh menjauhi. Dan jikalau siapa mati sekalipun, siapa mati Tok Guru sekalipun kena turut. Lagi pula jangan duk lakoh, kena menjauhi. Tok Guru kita lari masa hidup dulu, learning dia mati dah, kita kena turut. Jangan duk lakoh weh. Jangan kita kena menjauhi. Dan yang kelima kembali ia seorang murid kepada barang yang diajar oleh gurunya. Klik pondok, klik pak ngaji kena turut dengan apa diajar oleh guru. Apa nak dikembali? Kembali ia murid kepada barang yang diajar oleh gurunya. Yakni kita kena murajaah gapo kita ngaji. Ni, mula habasin kita dalam dia kata kita ngaji ni 3 kali. Yang pertama ni hak mula bawa kita dalam. Tu sebab tu ni kata mung kena murajaah gapo hak diberi oleh guru, gapo diajar oleh guru, mung kena murajaah. Apa rajak? Dah, mana kembali? Yakni kita kena ulik-alik. Hak kita ngaji dah klik tengok, klik telaah, klik baca, klik hafal. Tu orang panggil digawa kembali. Gapo dia? Ia murid kepada barang yang diajarkan oleh gurunya, kita kena murajaah kembali ulik-alik. Itulah baba sunah mula baba kita kata mung kena ngaji 3 kali. Belum mu nak main ngaji baca pondok dulu. Tu baca nyok ni kita misalnya baca di dulu. Baik ni hak kita pahelah ni. Lepas tu nak ngaji tahwala. 2 kali ngaji. Dah hak tu kita berhati. Hak kita faham dengan hak tu faham. Betul dah kita faham ni. Kalau tak faham tak kena aku faham baik ni. Aku faham aku ni silap. Dah sudah ngaji tu tahwala. Tak sejai. Klik pulak pondok tengok sekali lagi. Makna kata setepak tu orang panggil kita ngaji 3 kali. Ni hak mula haba kita. Kalau siapa dia buat amal baik ni, insya-Allah orang ni dapat ilmu, dah hasil ilmu. Murajaah dikabah kembalikan barang dah. Ia murid pada barang yang diajar oleh guru kepada murid. Halnya meninggal kepada nazarnya. Tinggallah pada pandangan yang diajar tu. Jangan duk nampaklah ni cara dia. Dan akal memikir, menetai dengan tu. Tak kena tu buat gini. Jangan. Dan ikhtiarnya dan pilih ku nak pilih kau ni. Hak tu royak ku ni, ku tak nampak baik ni. Jangan. Jangan duk galeh. Kadang-kadang kita tak siapa mikir, kita katalah tulah ni dah. Dan barang sebagainya sebagai nazar mazukit barang yang tersebut daripada nazar akal ikhtiar tu. Dan ada pemperihal orang yang ahli tasawuf itu
Maka iaitu 3 perkara. Ni kalau kuih, kada potongi, orang ahli tasawuf ada 3 perkara. Dalam qasaknya, qasak ahli tasawuf ibadat. Dalam keadaan ia qasak, dia tuju, dia qasak, ia sila nak ibadat, ada 3 perkara. Mana? Pertama, ni qasak orang ahli tasawuf. Mengerjakan ibadat kerana mengqasak ia pahala akhirat. Ni orang negara. Orang-orang ahli tasawuf, dia qasak kata mula-mula sekali dalam ibadat dia qasak nak kepada pahala akhirat dan balasan akhirat. Dan menolak ia seorang akan siksanya. Siksa bagi Allah, siksa bagi api neraka. Ini siksa Allah lah. Maka iaitu seorang daripada ahli tasawuf, tapi ia pergi wa aman nak kepala akhirat. Lepas tu nak menolakkan siksa. Ni siapa dia ni? Martabat orang yang awam, yakni pangkat bagi orang tamada, orang kebiasaan daripada ahli tasawuf. Dan kedua, mengejar ibadat. Yang kedua, daripada ahli tasawuf juga mengejar juga ibadat ni. Mengejar ibadat juga. Mengejar ibadat kerana mengqasak ia seorang akan nisbah daripada hambakan oleh Allah. Tuhan memperhambakan kita oleh Allah, maka kita ibadat. Maka iaitu martabat orang yang khawas. Ni martabat orang yang lebih. Ya wa amal ibadat kerana apa? Kerana ia ni hamba. Allah Ta'ala pengulu dia. Maka hamba sepatutlah kena taat kepada Tok Ngulu. Sepatutlah kena taat kepada Allah. Ya ingatlah tu dalam ibadat dia. Maka ni martabat orang yang lebih daripada fuk-fuk ahli tasawuf. Dan ketiga, tinggi-tinggi belakang kecek ni. Musuhnya kita kecek tinggi aja ni. Dan ketiga, mengerjakan ibadat kerana pihak zat Allah. Wa amal tak ada kerana ia hamba. Wa amal tak ada kerana qasak nak pahala akhirat. Semata-mata zat Allah. Semata-mata kebesaran zat Allah. Kerana bersifat dengan sifat kamalat. Kerana bersifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kerana Tuhan bersifat dengan sifat sempurnaan, maka ya wa amal kerana tu, ibadat kerana tu. Maka iaitu martabat khawasul khawah. Baca malak. Tu martabat bagi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang lebih pada ahli tasawuf. Tengok. Jaga molek for murid-murid ni. Tengok. Ni setengah daripada al-murid. Murid kira molek. Murid daripada mana? Arada yuridu murid. Arada yuridu murid iradah. Fi'il arada yuridu iradatan fahuwa muridun wazaka isim maf'ulnya muradan. Wazaka muradun isim maf'ul. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Ni musdar dia. Tengok musdar daripada mana? Kita tengok musdar daripadanya bunyi mana? Tasrih dianya, tasrih bagi lapar ni murid ni. Tengok wisasa. Tasrihnya bunyilah mana tasrih. Kena tahu sosa tepat mari mana kele ya ni. Arada. Ni arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Si tasrif pulau. Wazaka muradun. Dah. Muradun. Ni tasrih ya ni. Murid ni daripada masdarnya arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Seorang yang kanaki. Isim maf'ul wazanka murad. Seorang jadi kanaki. Dah. Kemudian murid ditafsir, diistimalkan oleh ulama setengah-setengah. Yakni seorang. Dua makna. Seorang yang menghendaki. Dan pula menujui carikan ilmu pengetahuannya. Cari kuamru. Cari bahasa ilmu. Siapa dia aling, siapa 10 ilmu. 12 ilmu. Syekh Daud kita berpuluh-puluh ilmu. 40 ilmu. Kata setengah 50. Syekh Ahmad siapa 70 ilmu. Cari bahasa ilmu. Dan setengah daripada ahli tasawuf kata ilmu murid ni apa dia? Yakni orang cari jalan, pisah cari jalan, nak pergi ke Tuhan, nak pergi siapa tu? Allah. Tepuh tak kayu? Allah. Nak rebah? Allah. Apabila dia tepuh dengan apa? Allah. Orang cuma Allahu Akbar. Allah. Nak cari jalan untuk nak pergi siapa tu? Ini makna muridun inda ahli tasawuf. Kemudian masalahnya wa syurutil murid allazi yuhassilul ilma wal ma'rifata. Syarat bagi seorang murid, seorang pelajar nak menghasilkan ilmu dan makrifah dia. 1. Hiya khamsatu syurut, ada 5. Pertama, ngapa awi ingat? Fasyaratul awal
an yuhrima syaikhahu wa ustazahu, bahawa dia kena hormat, dia kena besar akan tok syekh dia, tok guru dia dan ustaz dia, fil hadith, jika guru duduk depan dia, awil ghaibi, ataupun tok tak ada depan dia, au fi hayati, ataupun masa hidup gurunya, au fi mauti, ataupun masa mati, kena hormat. An yuhrima syaikhahu wa ustazahu fil hadith awil ghaib au fi hayati au mauti. Yang kedua, an yu'addiya haqqa syaikhihi mastata'a min quwwati, dia kena tunai hak tu guna baik mana. Tunai tu kena baik ni, buat baik ni. Walaupun hati kita benci, walaupun hati kita marah, kita kena terima. Nah, nak royak demo masa kita budak-budak dulu ngaji umur 18 duk baca huduh-huduh, tak anak-anak lagi duk ngaji baca termiyah. Ngapa masa tu ingat 20 mata lebih dah. 3 tahun 4 tahun duk ngam mata. Gila mulut, duk gid jamai pun baca, duk tak kereta pun baca, siapa dia mau mengajuk. Masa tu ingat mata lalai 20 mata. Mata pino, mata alfiyah, mata jurmiyah, mata maksud halal makku, tak halal makku. Dah ngapa lah kau tu? Gila ngapa tak ada doli. Kau orang? Tak ada hadut kau. 3 tahun 4 tahun kita tak doli kau orang. Tak kenal manusia. Ingat bemi kita ni pi hulik tu, ada buka apa nak pi hulik. Ya ta be ngaji, be jangan kenal orang nah. Be yang kenal orang gila ni. Be kenal kita lu. Be ngapa kita ada be kenal orang, be tak ada ngapa. Be yang kenal. Tak apa be. Be kenal orang dulu learning, be kenal kita lu ngaji ngapa. Sikit lagi orang macam kenal be sendiri. Learning kita gila kita lu. Berapa dulu? Hapa mata tu, hapa mata ni. Bobo lama dia kita aling orang bang cari sendiri. Lah ni betul kita tengok betul. Ni buat kita dok gaduh cari sain dulu, sain mana, sain ciku, tak ciku, sain pakai liwai, tak liwai. Mula tak ada nak mengaji kan. Cari kita lu, to'oh kita hidup belak itu hari-hari Tak erti. Teriak tak kita. Sokok tak kita. Nah, 3 tahun, 4 tahun buat ni dia. Tak ada tidur, tak ada makan noh. Besok ngapa ni? Pukul 8 malam paisya sampai pukul 3. Nak malam, nak malam. 8 pukul 3. 8 pukul 3. Siapa gila buat ni? Siapa gila ke ngaji tak ada apa. Ni uyak kata Tuhan kita buat hak tu kita, royak gapo kita tunai. Ngaji duk ngaji tu ngaji banyak saja. 4 tahun tak ada doli kau orang. Lepas tu lepas dah kita ngapa ingat 2-30 mata pun kita tewak tu. Ngaji. Gila ngaji lah. Ngajilah siapa pukul 4, pukul 3 tu buka. Dulu dia tak ada kita lipong. Dia ada kodak keset, tali tape, takat tali tape. Hak tak ada ngaji hantar tali tape, gitik je. Malah klik cokoh kita. Ngaji sudah pukul 12 malam. Pukul 1 klik telok ngaji. Pukul 3 ni kita duk ngaji tali tape. Pukul 3 ngaji tak aku nak ngaji ni gimana? Fikir. Pukul 3 malam duk ngaji, nak ngaji gapo ni jadi alim ulama. Ngaji. Pukul 4 boleh tidur, pukul 3 boleh tidur. Apa ni? Nak ngaji wis sungguh. Tu kata mengaji dulu, ngapa dulu, menyangib doli kok orang. Baru mu nak aling. Satu hari orang cari mu sendiri. Dah kita aling sungguh kak. Ni ngaji apa hari 3-4 hari berasa nak aling. Rasa bercakap dah panah apa itu ni, rasa habis diri dah. Pasal orang panggil pasal nak semangat tika, panas tak iya panggil. Ngaji 2-3 tahun berasa aling habis diri dah. Tak ada. Nak ngaji lama. Kena kosa. Pas kita ngaji 10 tahun setara ni, ngaji 15 tahun setara ni, tu hewi ilmu suku-suku. Bapa hidup ngaji dah lah rasa cekak dah. Bawa kita pergi luar negeri. Ku bodoh lagi weh. Ngaji kita pondok ni banyak habis kat beratus dah masa tu. Ngaji kok jili kita paku tu habis 90 buah dah. Mai pada mata jeminyah siapa yasin fakihi. Fiqh siapa ikna mahalle tahri. Pergi luar negeri dengar tok guru ngajar. Duk kata apa ni Arab ke India ni. Kita ni jadi bodoh. Jadi pasal bodoh tak salah. Jadi pasal bodoh. Ngaji puluh tahun beda, pasal bodoh gigi pak ni tak ketipu. Tu. Boy tu duk pas-pas tahun duk perhati saya duk kecek leklah. Perhati duk kecek ngarak kecek. Ni. Bobo lama kita duk ngaji kok tu Arab ni, dia wasa buka lah, dia buka. Dia pecah orang pengcah tapak itu ada. Dia buka. Hak ni hak bapa duk yak dulu. Hak ni ngaji la yasin duk nak. Jadi buka. Ya qalwah. Sebab tu ngaji kalau lama bukan kaspek ya qalwah ilmu kita dah. Tu. Yang syarat 3 ayartabita amrah, kita kena tamak suruh guru. Suruh guru pada kita jangan buat halak bala. Ikatlah diri.
Guru suruh apa? Ngajilah. Tu kata mengapalah. Tu kata mu nak buat benda ni. Ikat cerita hai tu. Tamat wi molek. Jangan duk buat lepas halah kebalah hak tu guru suruh. Baru orang ni nak jaya. Tu kata mu ngaji. Pasti ingat lagi. Mula bom besar tu. Mungkin ngaji luar ni aku nak besar Musa. Mu ngaji pergi bahu. Pergi mu ngaji luar lagi. Nak besar Musa. Mu buat gapo ikhlas. Ngajar kalau boleh ngajar mu ikhlas. Kalau mu ngaji sikit lagi mu kena ikhlas dengan dirimu, kena ikhlas dengan tok guru mu. Padahal ilmu mungkin ngaji kerana nak bagi puji tak, ngaji lillah. Ada ingat lagi pasal? Lepas tu mu klik sikit lagi, buka pondok kalau boleh ngajar. Ada tok akhir 2 3 4 orang, mu ngajar maya nyemok. Mu ngajar maya nyemok. Hak tu ya pasal. Dah, pergi cerita hai tu, jangan buat halah kebalah. Nah, yang keempat. Walau kana su'ubatan wa masyaqqatan, jikalau kita rasa payah, rasa susah. Nah, ingat lagi duk besar dulu piatai. Mesti lagi aku nak tak sini. Kita ingat budak-budak umur 18. Baba kata ni, aku duk sangat baba mung fikri lah ba. Aku duk sangat baba Mekah ngaji Mekah duk pada tu. Ba mengoyak kat aku kalau aku mati dulu, aku suruh ba mu cara anakku. Dia kalau ba mati, ba aku suruh aku ni cara anak dia. Aku dah ingat pesan ni orang tua, tapi nak berhubung orang panggil silaturrahim. Tapi mung nak duduk sini. Dia katalah tu mung nak duduk sini. Tu bomo tak mana, bomo nak duduk tu akhir Allah masa tu orang ratus-ratus. Baca kitab saja beratus orang baca kitab. Baca kitab ni besar-besar saja beratus orang baca ikut nak ngaji. Syekh Khalid 3 orang baca. Mata Jamiah puluh-puluh orang baca. Nak pilih nak ngaji masa tu. Kita tak mana apa tak. Aku tak ada nak kata lah ni, masa lagi karate. Lah ni aku tak ada nak masa lagi kan. Ni tok guru dia nampak dah. Sebab tu tok guru nak tengok, nak murid nak tengok dengan mata hati. Dia nampak dah tok murid, anak murid nak gimana. Ni, tok guru nak dia tu nak tengok dengan mata hati. Yang keempat, masalah ayya ba'da ma nahahu syaikhu awil ustaz. Dia kena menjauh. Ayya ba'da ma nahahu. Dia kena menjauhkan barang yang larang akan dia oleh tok syekh. Tok guru larang gapo? Kena berhenti. Kena menjauhi, kena tinggal bagi tok guru larang. Yang kelima, ayyuraji ama yata'allamuhu min syaikhi yaumiyan wa lailatan. Dia kena klik murajaah, kena klik pegang dengan hak tok guru yak dia. Dia kena tengok, kena belak. Jangan gaduh nak tik. Jangan gaduh nak fikir tak kena tu kata ni. Suponing lah bolah naik kebun kata kepada pada nyanyuk dah tu. Sebab tu Bapa Allah nak kebun klik dia duduk pelingau ke. Dia kata kepada Pak Dak dia mau kita tanya dia. Hei Pak Dak, masalah demo ni taruh mah demo dah taruh mah kita. Patu taruh mah kita bagi kita tu bagi dia taruh mah tu kita taruh tepat patut teh. Tak kalau lah ni kan tusik boleh tusik duit taruh boleh tusik. Tiba-tiba bagi tu pergi hilang Pak Dak. Lagu mana kena domang ke tak kena domang Pak Dak? Pak Dak tahai tak ada kena domang. Mu taruh Pak molek dah tak ada kena bayar. Mu taruh dalam tusik ke bagi hilang lagi. Pak Dak tu tak kena bayar. Dia mau kita tanya bolah nak kebun, bolah nak kebun masa tu. Anak murid bagi Pak Dak. Kita tanya bolah mau tahai lah gua ana masalah ni. Pak Dak kata tak ada kena bayar, tak ada kena domang. Pak Dak nyanyuk dah tu. Jadi kata kok tu guru penyanyuk.